Pada pelajaran hari ini, kita hendak membuat ulang kaji untuk peperiksaan percubaan SPM yang akan diadakan pada bulan November. Kita mula dengan topik-topik tingkatan 4 untuk pelajaran hari ini. Kita lihat bab 1 tingkatan 4, 1.1.2 mengenal fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada 1 dan seterusnya memerihalkan ciri-ciri fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik dengan dua jenis bentuk graf. Yang pertama, bentuk senyum dengan titik minimum. Kedua, bentuk masam dengan titik maksimum. Kita lihat latihannya, praktis 1.1b muka surat 5. Soalan 1, raja berikut menunjukkan lakaran bagi graf fungsi kuadratik Gx sama dengan X kuasa 2 tolak 4S campur 3. Kita dapat lihat pemboleh ubah ada kuasa 2 ini menunjukkan graf fungsi kuadratik. Tentukan soalan tahap 3, soalan aplikasi. Persamaan pasti simetri bagi graf itu. Sebenarnya, persamaan pasti simetri boleh diwakili dengan huruf X ataupun koordinat X. Persamaan pasti simetri dapat dicari dengan menggunakan formula, iaitu negatif B bahagi dengan 2A. Sekarang saya gantikan nilai dalam formula. Apakah B? Kita lihat balik fungsi kuadratik yang diberikan. Negatif 4 melupakan B. Negatif 4 ialah nombor negatif, kita perlu guna bracket. Kemudian 2 saya salin, apakah A? A di sini ialah 1. Kalau 1 digunakan bersama dengan pemboleh ubah, 1 tidak perlu dinyatakan, tetapi kita perlu tahu nilainya merupakan 1. Apabila kita melakukan pergantian, kita pun perlu ada bracket. Okey, bracket, 1 bracket. Kemudian saya akan guna calculator kira jawapan. Negatif bracket negatif 4 bracket bahagi dengan 2 dalam 1. Kita akan dapat jawapan 2. Seterusnya, B. Koordinat titik minimum bagi graf itu. Soalan menunjukkan bentuk graf fungsi kuadratik, iaitu bentuk senyum. Dengan ini, graf ini mempunyai titik minimum yang berada di tempat yang saya tunjukkan. Bagaimana dapat koordinat titik minimum? Kita perlu guna persamaan yang diberikan dalam soalan, iaitu X kuasa 2 tolak 4S campur 3. Kemudian, kita gantikan nilai X. Di manakah nilai X tersebut? Daripada soalan A. Tadi kita sudah cari nilai X iaitu 2. Sekarang kita ganti nilai X sama dengan 2 dalam persamaan. Apabila anda membuat pergantian, kita perlu guna bracket. Bracket 2 bracket kuasa 2. Kemudian tolak 4, gantian guna bracket 2, bracket campur 3. Okey. Saya guna calculator, saya kira bracket 2, bracket kuasa 2, tolak 4. Okey, bracket 2, bracket campur 3. Bracket bermaksud darab. Saya akan dapat jawapan negatif 1. Okay. Tetapi ini belum sampai jawapan yang terakhir. Karena kita tahu satu titik mesti ada koordinat X dan koordinat Y. Koordinat X merupakan juga persamaan pasti simetri yang kita dapat cari tadi, iaitu 2. Koordinat perlu dinyatakan dalam bracket juga. Kemudian koordinat Y
yang kita dapat cari daripada jawapan daripada soalan B, iaitu negatif 1. Inilah baru jawapan yang terakhir. 2 negatif 1. Seterusnya, kita lihat bab 3 tingkatan 4, 3.1.5, membina dan membanding nilai kebenaran akas sonsangan dan kontra positif bagi satu implikasi. Tetapi saya hendak fokus pada akas. Apakah itu akas? Akas merupakan ayat yang ditebalikkan. Kita lihat latihannya, praktiskan diri 3.1i muka surat 69. Soalan 1, tulis akas bagi setiap implikasi yang berikut soalan tahap 3, soalan aplikasi. A. Jika X ialah gandaan bagi 8, ini saya panggil bahagian A, saya highlight dengan hijau, maka X ialah gandaan 4. X ialah gandaan 4, merupakan bahagian B, saya highlight dengan biru. Kalau kita hendak jawab akas, kita perlu tulis bahagian B dahulu, iaitu yang berwarna biru. Tetapi jangan lupa mesti ada perkataan jika. Kemudian saya tulis bahagian B yang berwarna biru. X ialah gandaan 4. Okey, koma. Ada perkataan maka barulah bahagian X warna hijau. X ialah gandaan bagi 8. Nota. Ini jawapan. Kita tengok B. Jika ABCD ialah sebuah segi 4 selari bahagian A, saya letak hijau, maka AB selari dengan CD. Bahagian B saya letak biru. Akas kita perlu terbalikkan. Jangan terlupa ada perkataan jika. Kemudian bahagian B warna biru. AB selari dengan CD, koma, perkataan maka. Bahagian A hijau. ABCD ialah sebuah segi 4 selari. Nota. Kita sambung. Soalan C. Jika W lebih kecil daripada 7, maka W lebih kecil daripada 5. Okey, W lebih kecil daripada 7. Bahagian A, saya letak hijau. Hijau yang salah. Okey. Saya letak hijau. Kemudian, W kurang daripada 5, bahagian B saya letak biru. Sekarang saya tulis jawapan akas, mesti ada perkataan jika. Kemudian bahagian B yang berwarna biru, W kurang daripada 5, koma, perkataan maka diikuti oleh bahagian A yang berwarna hijau, iaitu W lebih kecil daripada 7. Nota. Soalan B. Jika segitiga ABCD bersudut tepat di C, ini bahagian A berwarna hijau, maka C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 campur B kuasa 2. Bahagian B berwarna biru. Sekarang saya tulis jawapan akas bermula dengan perkataan jika. Kemudian bahagian B yang berwarna biru. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 campur B kuasa 2, koma, maka diikuti bahagian A yang berwarna hijau. Segitiga ABC bersudut tepat di C. Nota. Kita masih dalam bab 3 tingkatan 4,
3.1.6 menentukan contoh penyangka untuk menafikan kebenaran pernyataan tertentu. Kita hendak belajar perkataan semua dan sembilangan. Bagaimana jawab soalan jenis ini bergantung pada kefahaman kita. Kita lihat latihannya, praktiskan diri 3.1F, muka surat 70, soalan 1. Bentukkan pernyataan benar dengan menggunakan kuantiti semua atau sebilangan berdasarkan fakta yang diberikan. Soalan tahap 3, soalan aplikasi. A. Tempat kosong, nombor ganjil ialah nombor pertama. Kita tahu nombor pertama merupakan nombor yang hanya boleh dibahagi oleh satu dan juga sendiri. Kita ambil contoh 3. 3 merupakan nombor ganjil, boleh bahagi oleh 1, 3 bahagi 1 sama dengan 3 dan sendiri 3 bahagi 3 sama dengan 1. Oleh itu, nombor 3 bukan sahaja nombor ganjil, juga nombor pertama. Tetapi nombor 15. Nombor 15 walaupun merupakan nombor ganjil tetapi bukan nombor pertama. Ini disebabkan 15 boleh dibahagi oleh 1, 15 bahagi dengan 1 sama dengan 15. Sendiri 15 bahagi 15 sama dengan 1, 3. 15 bahagi 3 sama dengan 5, 15 bahagi dengan 5 sama dengan 3. Oleh itu, nombor ganjil 15 bukan nombor pertama. Dengan ini, saya boleh kata bukan semua. Kalau bukan semua, jawapan ialah sebilangan. Sebilangan. B. Tempat kosong nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey. Kita ambil contoh supaya dapat cari jawapan. Nombor genap 2. 2 bahagi dengan 2 sama dengan 1 nombor genap. Bukan nombor genap. Boleh dibahagi tepat dengan 2. Kemudian 4. 4 bahagi dengan 2 sama dengan 2 pun boleh dibahagi tepat. Dibahagi tepat bermaksud jawapan tiada bukan nombor perpuluhan. Contohnya 2.123 merupakan nombor bulat. Kalau jawapan merupakan nombor bulat bermaksud boleh dibahagi tepat. Okey, dengan ini kita tahu jawapan ialah semua. Itu sahaja untuk ulang kaji hari ini. Terima kasih.